Kan? Terima kasih Zehra, salam sejahtera. Sebanyak 53 sekatan jalan raya SJR dilaksana di laluan utama seluruh Sabah berikutan penguatkuasaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP bermula tengah malam tadi. Turut dilaksana dalam masa sama 10 sekatan jalan Op Benteng dan 2 sekatan jalan PKPD melibatkan hampir 5,000 anggota terdiri daripada polis, Angkatan Tentera Malaysia ATM, Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM dan rela. Pesuruhjaya Polis Sabah Datuk Hazani Ghazali berkata bermula Sabtu sebanyak 260 pasukan pematuhan akan digerakkan secara aktif di seluruh negeri bagi memastikan orang awam tidak melanggar SOP ditetapkan. Selepas hari Jumaat ini seperti saranan oleh Yang Dihormati Ketua Polis Negara, kita beri kelonggaran untuk bergerak balik ke kawasan masing-masing dan pada Sabtu kita akan kuatkuasakan tim pematuhan sepenuhnya. Nasihat saya senang saja. Stay at home, duduk di rumah. Kalau tak ada keperluan, jangan keluar. Datuk Hazani memberitahu RTM selepas meninjau SJR di Jalan Sabindo, Kinarut. Dalam pada itu, ketika sidang media di SJR Jalan Penampang Papar Lama, Datuk Hazani juga menyatakan sokongan agar nilai kompaun RM1,000 dinaikkan bagi memastikan masyarakat terus mematuhi arahan. Sementara itu, turut berkesempatan melakukan tinjauan tengah malam tadi, Ketua Jabatan Ketenteraman Awam Polis Kontingen Sabah, ACP Khalid Sayon, yang ditemani Ketua Polis Daerah Kota Kinabalu, ACP Habibi Majinji di Jalan Politeknik Anjung Malawa Sepanggar, Kota Kinabalu. Kita akan keluarkan kompaun. Mana-mana yang tidak mematuhi SOP itu, kita akan keluarkan kompaun. Kita sekarang ni untuk makluman kita ada 250 tim pemantau yang akan menentukan SOP itu dipatuhi oleh orang ramai lah. Sabah antara 6 negeri terlibat pelaksanaan PKP berkuat kuasa hingga 26 Januari. Dalam pada itu, pelaksanaan PKP termasuk di Sabah dilihat sebagai satu tindakan mendidik rakyat agar sentiasa bersiap sedia dan peka terhadap situasi semasa pandemik COVID-19. Pensyarah kanan Program Komunikasi Perhubungan Awam Kerajaan Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan Universiti Malaysia Sabah UMS, Dr. Syahrudin Haji Awang Ahmad berkata, langkah tersebut perlu bagi memastikan pengurangan kes baharu di negeri-negeri yang merekodkan jumlah kluster terbanyak. Sekiranya PKP 2.0 ini berjaya menurunkan bilangan pengidap COVID-19 di negeri ini sahaja untuk suatu jangka waktu, ini menunjukkan bahawa mekanisme PKP ini adalah satu pendekatan yang sesuai dan paling tepat dalam pihak kerajaan merangka tindakan untuk mengawal penularan jangkitan virus ini. Dr. Syahrudin menyatakan demikian ketika dihubungi di Kota Kinabalu bagi mengulas mengenai pelaksanaan PKP di Sabah. Katanya, walaupun pelaksanaan PKP kali ini memberi pelbagai kesan secara langsung dan tidak langsung kepada rakyat khususnya dari aspek pergerakan, namun ia dilihat bermanfaat. Sementara itu, orang ramai di negeri ini turut memberi reaksi positif terhadap pelaksanaan PKP bagi mengurangkan peningkatan kes pandemik berkenaan. Tinjauan disandarkan orang ramai mahu semua pihak kembali berdisiplin mematuhi SOP ditetapkan. Baik juga untuk rakyat sama untuk barisan pertahanan hadapan. Sebab kalau kita tidak buat begitu, bertambah bertular ini COVID ini. Jadi bagusnya juga ada buat PKP begitulah supaya kita pun tidak terlampau banyak terkena ini penyakit COVID. Bagus loh, memang bagus sebab sekarang saya nampak kan banyak orang pun tidak pelapa ikut, tak pakai mask lah, dekat-dekat lah, susah kalau kita mau cakap orang tak pelapa puas hati. Bagus yang kerajaan lah suruh buat begitu, memang dia ikut kan. Apa yang kerajaan laksanakan yang PKP ini memang apapun kami rakyat Malaysia memang setujulah. Langkah begini memang okeylah, baguslah. Dapat mengasih kurang ini COVID. Yang bulan 3 itu pun kita sudah pernah juga, tidak juga apa-apa. Jadi kedua kali ini pun begitu juga, ini pun memang baguslah. Lagi bagus begini, kita kan sudah dibagi cuti begini, jadi orang stay di rumah sajalah.
paling baik duduk di rumah saja supaya penyakit itu tidak melebarkan untuk semua orang. Perkembangan banjir di Sabah. Setakat 4 petang, jumlah penduduk terjejas ditempatkan PPS di Kota Marudu, Pitas dan Beaufort tidak banyak berubah iaitu 1,054 orang daripada 412 keluarga. Ia melibatkan 8 PPS di ketiga-tiga daerah berkenaan, 888 penduduk di Kota Marudu, 145 penduduk di Pitas dan 24 orang di Beaufort. Penduduk terjejas di Kota Marudu menurun sedikit iaitu 885 orang di PPS Dewan Kampung Asin-Asin, SMK Tandek, SK Edwin Damai dan SK Tritipan. Manakala di Pitas jumlah penduduk terjejas kekal 145 orang di PPS Dewan Kampung Kusilat, SK Salimpodon dan PPS SK Pekan 2. Jumlah penduduk terjejas di PPS Dewan DSP Muhammad Dun Banir Beaufort juga kekal 24 orang melibatkan 9 keluarga. Sebanyak 101 kampung dilaporkan terjejas di naiki air, termasuk 5 kampung di Lahad Datu. Sementara itu di Paitan, sebanyak 13 keluarga melibatkan 45 penduduk termasuk 2 bayi dari kampung Bin Sulong dipindahkan ke PPS di Dewan Kampung berkenaan. Pegawai Jabatan Kebajikan Masyarakat Beluran Asmat Nasir ketika dihubungi memberitahu bantuan bungkusan makanan telah diagih kepada penduduk terlibat selain keperluan diri seperti pakaian, selimut dan lampin pakai buang. Penduduk terlibat terpaksa berpindah selepas hujan lebat pada Isnin lalu menyebabkan rumah mereka dinaiki air. Dalam pada itu, di Telupit, pihak berkaitan bersiap siaga sepenuhnya menghadapi sebarang kemungkinan berlaku bencana banjir di daerah itu. Antara kampung berisiko banjir ialah Kampung Pinunakan, Rumidi, Sinaputan, Anson, Baba dan sebahagian kecil Kampung Bautua dan Gambaron. Dewan di kampung yang tidak berisiko dinaiki air pula telah dikenal pasti untuk dijadikan PPS. Dan kami sentiasa memantau bersama dengan sukarelawan rela, sukarelawan Jabatan Kebajikan. Kita ada di setiap kampung yang selalu dinaiki banjir ini, kami ada sukarelawan kebajikan yang terus melaporkan kepada kami. Jadi buat masa ini persediaan sudah tersedia kerana memang setiap awal tahun ini sedia maklum memang banjir. Kami sudah bersiap sedia untuk itu. Dalam pada itu, Angkatan Pertahanan Awam APM Sandakan terus melakukan pemantauan terhadap kejadian tanah runtuh akibat hujan pada Isnin lalu di Jalan Buli Sim-Sim Sandakan. Menurut kenyataan APM Sandakan, keadaan kini baik dan terkawal. Bagaimanapun, APM bersedia digerakkan jika berlaku sebarang bencana sepanjang perubahan monsun ini. Baik, sekian berita dari Sabah petang ini dan saudara terus patuhi SOP, pantau status kesihatan anda dan keluarga. Dengan itu, kita kembali bersama Zahra di Angkasa Puri. Silakan. Terima kasih, Jufri.